Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Februari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Memulakan berita tengah hari dengan perutusan khas sempena sambutan Tahun Baru Cina 2021. Rakyat di negeri ini perlu memahami dan menerima dengan hati terbuka dalam meraihkan perayaan dengan norma baru bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amal Douglas Ugah Embas berkata, beliau berterima kasih kepada semua rakyat kerana memahami dan menerima keadaan negeri yang masih berdepan ancaman pandemik COVID-19. Dalam perutusan khas sempena Tahun Baru Cina 2021 pada Rabu, beliau bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memohon kepada semua orang untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi memerangi pandemik COVID-19. Tambahnya, kerajaan negeri telah menyusun rancangan vaksinasi bersama dengan Kerajaan Persekutuan yang dijangka bermula pada akhir bulan ini. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak memberitahu pematuhan terhadap arahan maupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh JPBN Sarawak perlu dipraktikkan lebih-lebih lagi menjelang sambutan perayaan Tahun Baru Cina 2021. Dalam perutusan khas Tahun Baharu Cina 2021, beliau memberitahu perkara wajib yang sememangnya perlu dipraktikkan oleh rakyat Malaysia, amnya dan Sarawak khususnya bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 tidak boleh diabaikan. Keep washing your hand, social distancing and use face mask. I wish all my Chinese friends a happy Chinese New Year 2021. And may God bless you all. Kong Si Fat Chai. Pada masa sama, beliau berharap agar semua rakyat sentiasa berada di dalam kehidupan yang aman dan sejahtera semasa berdepan wabak COVID-19. Manakala bagi Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak menekankan sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini pastinya sangat berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana rakyat perlu menyambut dengan norma baru dan secara sederhana berikutan penularan pandemik COVID-19. Beliau juga mengingatkan setiap masyarakat terutama bagi yang akan menyambut perayaan itu untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dalam perutusan khas pada Rabu, beliau menambah dengan adanya platform digital masa kini yang menjadi penghubung khusus bagi rakyat. But I believe this will not dampen the spirit of our Chinese friends as they welcome the Lunar New Year. This year, the Chinese New Year will be celebrated only with immediate family members in complying with SOP. While we may not be able to gather with our extended family members and friends from near and far, we can take comfort that advanced technology such as video conferencing and social media will allow us to remain in contact during this festive season. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah juga turut berkata prihatin dengan rakyat yang terkesan akibat pandemik ini. Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan terus menyediakan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Apart from the assistance provided by the federal government, Sarawak government has also provided both financial and non-financial assistance through 5 packages of Bantuan Khas Sarawak Kusayang worth about 3 billion ringgit Malaysia. Ujar beliau lagi, kerajaan negeri mempunyai komitmen untuk memastikan setiap rakyat Sarawak akan diberikan vaksin COVID-19 secara percuma dan berharap semua akan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa pada tahun akan datang. Berita seterusnya, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP yang mula dilaksanakan pada tahun 2015 sama ada di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN telah mengikut garis panduan SOP yang ketat. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebaliknya ADUN hanya mencadangkan nama-nama projek yang akan dilaksanakan kepada agensi pelaksana.
Pelaksanaannya melalui Jabatan Ketua Menteri, Pejabat Presiden dan pejabat daerah dan agensi pelaksana yang terpilih seperti JKR, DID dan juga Majlis Daerah. Jadi peruntukan ini tidak disalurkan kepada kita, Saiman. Kita ahli Dewan Undangan Negeri cuma diberi kuasa untuk mencadangkan nama-nama projek. Jadi terdapat salah faham lah di kalangan masyarakat mengatakan bahawa projek ini disalur terus kepada Pusat Iman, tapi sebenarnya tidak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau tapak projek RTP Dun Bukit Kota di Kampung Pandam. Mengulas mengenai projek RTP yang telah dilaksanakan di Dun Bukit Kota, beliau berkata berpuas hati dan gembira apabila projek RTP dari tahun 2016 hingga 2019 telah siap sepenuhnya. Saya merasa gembiralah kerana kebanyakan projek telah pun siap. Projek 2016 sehingga 2019 dah siap. Projek 2020 ada yang masih dalam pembangunan dan projek pada tahun ini belum bermula 2021. Laporan berikutnya, sebanyak 14 persatuan dan badan bukan kerajaan NGO di Zon Tanjung Manis menerima peruntukan khas Perdana Menteri untuk kawasan Kuala Rajang yang disampaikan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh pada Rabu. Peruntukan berjumlah RM200,000 itu disalurkan kepada NGO di Dun Kuala Rajang untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang dirancang. Keseluruhannya sebanyak 48 persatuan dan NGO akan menerima dana ini dengan 14 dari Zon Tanjung Manis dan selebihnya dari Zon Sarike. Manakala di Balingian, sebanyak 5 projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2020 telah siap dan diserahkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berkaitan. Simbolik penyerahan projek berkenaan telah disempurnakan pada Selasa dan turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Menurut Abdul Yaakob, senarai projek-projek tersebut adalah seperti tertera. Jadi harapan saya dengan adanya projek RTP ini supaya rakyat akan dapat menikmati kemudahan yang kerajaan negeri sediakan untuk mereka. Dengan ini kita ingin mengucapkan juga terima kasih kepada agensi pelaksana iaitu DID kerana telah menyiapkan kerja tersebut dalam masa yang diberikan. Dan akhir sekali kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi peruntukan untuk membuat projek-projek yang kita sebut tadi. Terima kasih kerajaan negeri. Sementara itu, pada sebelah petang, beliau berkesempatan meninjau dan menyerahkan sebanyak 160 bakul makanan kepada mangsa banjir di Kampung Sitieng dan Kuala Kenyana Mukah. Petang ini kita mengagihkan sebanyak 160 food basket kepada penduduk yang terlibat dalam bencana banjir di kawasan Kenyana dan Kampung Sitieng. Kita harap ini dapat meringankan bebanan mereka semasa menghadapi bencana alam ini. Seterusnya, sebanyak 2,002 set makanan telah diagihkan kepada penduduk yang terjejas banjir di 17 rumah panjang Nanga Sikat, Nanga DJ dan Tanjung Pedada Mukah. Bantuan kerajaan Sarawak itu diagihkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Mukah dan mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan yang lain. Sementara itu, penghulu Mawar Awang yang mewakili 17 tuai rumah dari kawasan tersebut mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya wakil rakyat mereka. Jadi sebagai wakil semua tuan rumah 17 orang
memberi terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak dan khasnya kepada YB dan juga kepada pejabat Residen, pejabat Dirah Muka, kebajikan dan semua agensi yang terlibat yang menghantar barang makanan kepada kami di kawasan Ilir Muka yang terjejas kena banjir. Jadi saya sekali lagi memberi terima kasih kepada semua yang datang hari ini mengantar barang makanan. Tuai rumah Ajah Kandau pada masa sama turut menghargai bantuan tersebut yang dapat meringankan beban penduduk di kampung itu. Masa banjir ini, inilah keadaan musim sekarang kena banjir dan kepada pihak Rumah Panjang berterima kasih semualah kepada kerajaan yang telah membantu sepenuhnya bagi pihak kami lah. Saya mewakili bagi pihak Rumah Panjang untuk beri terima kasih kepada kerajaan sudah membantu keadaan musim banjir macam ni. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.